raya. Ya. Tapi kalau kita lihat peruntukan kepada permata negara di bawah Rosmah 111 juta ringgit. Tahun lepas 100 juta ringgit. Tahun ini 111 juta ringgit. Satu. Nak beritahu Rosmah, I tidak akan cari yang lain. Tuan-tuan sekalian, isunya ialah mana boleh peruntukan duit negara diberi kepada satu badan yang isi para menteri mempengerusikan badan tersebut. Mana boleh peruntukan kewangan negara dibagi pada satu NGO. Tuan-tuan tengoklah belanjawan mana-mana negara dunia dan akhirat kalau ada. Geram juga aku. Betul tuan-tuan. Biasanya peruntukan disalur melalui kementerian. Mana boleh peruntukan disalur pada satu badan NGO. Ini bentang belanjawan. Ini belanjawan negara. Bukan duit koperasi serbaguna yang berhad. Ini bukan duit poket kita. Duit kerajaan mesti disalur melalui kementerian. Menteri boleh salur kepada permata 111 juta ringgit. Untuk sekolah agama, seluruh negara 95 juta ringgit. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Seluruh negara hanya 95 juta ringgit. Untuk permata satu badan NGO 111 juta ringgit. Pak Imam, allowance Pak Imam daripada 450 naik 750. Tok batin asli 450 naik 800 ringgit. Baik tuan-tuan jadi tok batin asli dia saya jadah. Jadi Pak Imam. Pakai cawak lagi baguslah. Pasal apa tuan-tuan? Allowance tok batin naik sebab tenaga kecil kalah. Peruntukan diberi kepada orang asli 100 juta ringgit. Untuk pembangunan masyarakat asli desa. Kita pandang baik. Pakatan rakyat PAS, kita mengadu-ngadukan keputusan kerajaan untuk menyediakan dana bagi masyarakat asli 100 juta ringgit. Okey. Tetapi, persoalannya ialah, kalau tidak ada pilihan kecil, apakah dana ni akan diperuntuk? Bertahun-tahun dalam bajet, mereka diabaikan. Tapi kali ini, Tok Batin asli disebut berapa kali dalam sidang Dewan Negeri. Tapi jangan lupa tuan-tuan, ada satu lagi yang menarik. Bila kerajaan menghapuskan cuti import kepada 300 barangan yang dianggap sebagai barangan pengguna, termasuklah shampoo, bedak, baju sejuk, baju tidur, seluar dalam. Dalam parlimen waktu dibentang, alih-alih parlimen bertepik untuk Rosmah. Termasuk beg tangan, kasut. Tuan-tuan tahu bagaimana beliau boros pergi keluar negara beli benda-benda macam ni. Beli jam tangan 10 juta ringgit. Akhir kita bagi 300 barangan pengguna ini, kita hapuskan cukai. Termasuk minyak wangi. Yang menariknya bila ahli parlimen sebut peruntukan ini untuk Rosmah, Najib dia tak marah sangat, dia senyum, dia kata mungkin faham pun. Tuan-tuan sekalian, kalau SAR, Sekolah Agama Rakyat, diperuntuk sekadar 95 juta. Untuk sukan diperuntukkan 365 juta ringgit. Tuan-tuan sekalian, kita dalam menentukan hal tuju negara, sebenarnya ke mana negara kita nak dibawa? Fa'aina tazhabun? Ke mana sebenar hal tuju? Ya. Kita lihat bahawa manusia dalam konteks pembangunan sebuah negara bukan semata-mata nilai fizikal yang perlu diberi perhatian, tapi nilai-nilai spiritual. Kerana nilai spiritual ini membentuk kemanusiaan manusia, insaniat manusia. Kita tak mau lihat sebuah negara yang hebat membangun tapi manusianya dah hancur. Kemanusiaan yang dah hilang. Kita perlu membina satu manusia biar dia jadi manusia.
Sehubungan dengan itu, kita lihat peruntukan-peruntukan yang diberi dalam konteks membina kemanusiaan ini, ya, jauh ketinggalan lah. Kalau 95 juta untuk itu berbanding dengan 365 juta untuk sukan, sebagai contoh, ya, kemana kita nak bawa? Ya. Demikian juga peruntukan untuk belajar mengurus. Dalam bajet 2011 yang dibentangkan tadi sebanyak 162 bilion. Tahun lepas sebanyak 131 bilion. Belanja mengurus. Sedangkan belanja untuk pembangunan negara berjumlah 51 bilion sahaja. Tahun lepas belanja untuk pembangunan negara juga sebanyak 51 bilion. Kalau belanja mengurus 162 bilion, belanja pembangunan sebanyak 151 bilion, itu menggambarkan bahawa kita telah meletakkan satu institusi dalam konteks pengurusan sumber tenaga yang tidak seimbang dengan keperluan. Mungkin yang jelas kepada kita ialah berlaku redundant, pertindihan bidang tugas. Ambil contoh atas jalan raya, berapa agensi yang terlibat atas jalan saja? Polis, JPJ, alam sekitar, majlis keselamatan jalan raya, ya, bombo kalau accident tak ya. Makna 3-4 agensi yang terlibat dalam buat benda yang sama. Ya. Dalam konteks pertanian, berpuluh agensi yang ada. Yang keduanya, agensi yang ada telah buat kerja di luar daripada bidang yang sepatutnya dia fokus. Contoh dalam bidang pendidikan. Kalau semua agensi yang ada cuba terlibat dalam pendidikan, dia dah hilang fokus. Sebagai contoh, TMB buka universiti, Parikom buat universiti, Resda buat universiti, Jabatan Pertanian buat universiti, buat kolej universiti. Maknanya itu sekalian, kalau semua badan-badan yang dianggap ada dana buat universiti, maka dia hilang fokus. Itu saya fikir di antara faktor yang menyumbang kenapa belanja mengurus sampai 162 bilion berbanding peruntukan untuk pembangunan 51 bilion. Ketidakseimbangan dalam belanja mengurus dan belanja bangunan menunjukkan pada kita pada masa depan untuk setahun akan datang proses pembangunan negara berjalan dalam keadaan yang masih tidak sampai matlamat yang sasaran 2020 untuk mencapai negara maju.